Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Jadi nama yang diberi Muhammad Husnul Husaini bin Zainal Abidin dari kelas Pendidikan Islam 2. Jadi tajuk yang saya akan membentangkan pada hari ini ialah aspirasi dan hala tuju pendidikan negara kita dan juga implikasinya dalam melahirkan guru yang berjiwa pendidik. Jadi hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan tajuk tersebut dalam merungkai bagaimana untuk membentuk guru-guru yang berjiwa pendidik dalam melahirkan anak bangsa dan juga model insan yang bertaraf antarabangsa. Saya akan meneruskan berkaitan dengan agenda seterusnya, iaitu berkaitan dengan pengenalan awal, aspirasi dan hala tuju pendidikan di Malaysia. Jadi pertama-tama sekali yang perlu kita ketahui bahawa pendidikan merupakan salah satu unsur yang penting dalam kehidupan setiap manusia. Jadi pendidikan ini merupakan asas kepada pembentukan kualiti dan juga peningkatan kemahiran dalam membentuk generasi masa kini untuk mendepani cabaran dan juga halangan globalisasi masa kini. Jadi seterusnya, bagi mendepani masalah-masalah ini, jadi kerajaan Malaysia telah mewujudkan aspirasi dan juga hala tuju negara kita bagi membangunkan usaha untuk meningkatkan lagi sistem pendidikan di Malaysia. Jadi seterusnya, bagi mengukuhkan lagi sistem pendidikan di Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin iaitu Timbalan Perdana Menteri pada tahun 2013 telah mengasaskan ataupun menggubal PPPM, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini berjalan daripada tahun 2013 sehingga pada tahun 2025, iaitu untuk tempoh 13 tahun. Jadi dalam tempoh ini, pembentukan pendidikan di Malaysia bertumpu kepada guru dan juga murid-murid di Malaysia. Jadi PPPM ini dibentuk berdasarkan daripada mengambil kira dasar-dasar sebelum ini, iaitu daripada laporan pendidikan seperti laporan Razak tahun 1956 dan juga laporan Rahman Talib iaitu pada tahun 1960 dan sebagainya. Jadi melalui laporan-laporan ini penganalisian dan juga penelitian telah dilakukan supaya Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini iaitu PPM dapat dibentuk dengan baik dan juga meningkatkan lagi tahap pendidikan di Malaysia ini. Maka melalui agenda ini, untuk membentuk model insan bertaraf antarabangsa, PPPM dibentuk bagi mencapai keberhasilan dalam aspirasi pendidikan negara, iaitu 5 aspek yang ditekankan yang mencakupi itu aspek akses, yang kedua ialah aspek kualiti, yang ketiga aspek equity, yang keempat aspek perpaduan dan yang terakhir aspek kecekapan. Jadi kelima-lima aspek ini memainkan peranan dalam membentuk pelajar yang berkualiti dan juga berdaya saing di peringkat global. Jadi seterusnya, pelan ini aspirasi sistem pendidikan ini digubal bertujuan membina kualiti dan juga memaksimumkan keberhasilan murid bagi mencapai anjakan pendidikan di Malaysia. Maka di sini dapat difahami bahawa berkaitan dengan anjakan pendidikan Malaysia ini, bagi mencapai dan menunaikan hasrat kerajaan Malaysia, maka PPPM ini digubal bagi meningkatkan lagi keberhasilan dalam murid-murid berkualiti di negara kita. Seterusnya, pelan ini digubal bagi membentuk transformasi dalam pendidikan bagi mendepani masalah globalisasi pendidikan masa kini. Maka dengan itu, melalui 5 aspirasi pendidikan negara, iaitu berkaitan dengan akses, kualiti, equity, perpaduan dan juga kecekapan, maka 5 aspek ini dibentuk bagi mencapai kualiti dalam murid, iaitu aspirasi 6 aspirasi murid. Itu yang pertama berkaitan dengan pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran berbahasa, etika dan kerohanian dan juga identiti nasional. Yang terakhir berkaitan dengan pengetahuan. Jadi melalui perkara-perkara ini, maka keberhasilan iaitu 5 prinsip dalam aspirasi pendidikan negara dan juga 6 aspirasi murid, maka
melalui penggabungan ini dapat membantu dalam menghasilkan sistem pendidikan yang lebih mampan dan meningkatkan lagi tahap pendidikan dalam masyarakat di negara kita. Jadi seterusnya kita akan berganjak kepada isi yang pertama, iaitu berkaitan dengan aspek akses dalam aspirasi pendidikan negara. Jadi apa yang perlu hendak dicapai dalam usaha mencapai aspirasi pendidikan negara, iaitu berkaitan dengan 100% enrolment merentasi semua peringkat pendidikan, iaitu daripada peringkat prasekolah sehingga peringkat menengah atas menjelang tahun 2020. Jadi dalam perkara ini enrolment itu, maksud daripada akses ini ialah setiap murid, iaitu daripada peringkat umur daripada peringkat prasekolah sehingga peringkat menengah atas, iaitu pada umur 17 tahun, murid tersebut dapat bersekolah tanpa mengira status, iaitu tanpa mengira murid itu sama ada daripada saluran perdana maupun daripada saluran pendidikan khas dan sebagainya. Jadi sebagai contoh yang dapat diberikan ialah berkaitan dengan murid luar bandar diberikan hak bersekolah sama seperti murid di bandar, supaya perkembangan mereka dalam kemahiran dan juga kefahaman dalam pendidikan dapat dibentuk dalam melahirkan modal insan yang terpuji dan berpendidikan. Maka masyarakat di negara kita dapat dibentuk dengan pendidikan yang berkualiti dan juga memberi impak kepada masyarakat yang berfikiran kelas pertama. Oleh itu, implikasi dari aspirasi dan hala tuju pendidikan berdasarkan aspek akses ini dalam membentuk guru-guru berjiwa pendidik ialah melalui penubuhan IPG yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Jadi IPG ini merupakan institusi pendidikan yang mendidik penuntutnya untuk menjadi seorang guru yang berkualiti, berkaliber dan juga berpendidikan tinggi dalam melahirkan guru-guru yang dapat membantu murid-murid dalam berfikiran kritis dan inovatif serta mempunyai fleksibiliti dalam pengajaran dan kaedah pedagogi dalam kehidupan mereka. Jadi seterusnya terdapat juga penubuhan IPG ini yang telah diusahakan oleh kerajaan. Ia bertujuan membentuk inovasi dalam pendidikan dan juga membantu meningkatkan lagi tahap pendidikan di Malaysia bagi memenuhi keperluan pendidikan murid-murid di Malaysia yang saban tahun makin meningkat. Yang dapat kita lihat pada masa kini, iaitu pelajar-pelajar di luar bandar dan di bandar dapat pendidikan yang sama rata dan yang juga menyebabkan ramai guru yang diperlukan untuk pembelajaran yang berkualiti. Seterusnya, latihan dalam perkhidmatan juga dibentuk bagi membantu mengasah dan meningkatkan lagi kualiti guru dalam bagi menyelaraskan pembelajaran kaedah pengajaran guru itu melalui kaedah pembelajaran abad ke-21 bagi membantu guru-guru supaya dapat mengetahui bahawa murid yang diajar itu dapat faham, tahu dan juga mampu melakukan apa yang telah dipelajari. Maka melalui kaedah-kaedah ini dapat kita bentuk murid-murid yang seimbang dalam akademiknya dan juga etika yang selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Maka aspirasi dan juga tujuan yang ingin dicapai dalam falsafah pendidikan kebangsaan dapat juga dicapai melalui kaedah aspirasi pendidikan kebangsaan dan juga PPPM, iaitu Pilihan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Oleh itu seterusnya saya akan meneruskan kepada agenda yang berkaitan dengan aspek equity dalam aspirasi pendidikan negara. Jadi equity ini bermaksud ialah kesamarataan dalam pendidikan, iaitu sistem pendidikan berprestasi tinggi diberikan kepada semua murid tanpa mengira latar belakang mereka maupun gender dan juga latar belakang sosioekonomi mereka. Jadi contohnya murid B40, M40 dan T20 juga diberikan hak yang sama rata supaya pencapaian setiap murid itu mencapai tahap yang tertinggi tanpa wujudnya rasisme dalam sistem pendidikan. Kerana apabila wujudnya sifat rasisme dalam pendidikan, maka ia akan menyebabkan terdapatnya jurang yang besar di antara murid B40 dan juga antara murid B40 dan murid T20. Jadi hal ini dapat menyebabkan berlakunya
kurangnya keberkesanan sistem pendidikan di negara kita. Jadi seterusnya, melalui usaha ini yang dapat membantu mendapatkan jurang pencapaian bagi setiap murid tanpa mengira latar belakang mereka. Contohnya apa yang mahu dicapai oleh pihak kerajaan, iaitu jurang pencapaian itu dirapatkan sebanyak 50% pada tahun 2020 agar perkara jurang antara setiap murid melalui tanpa mengira latar belakang mereka dapat dirapatkan supaya sistem pendidikan negara kita memberikan hak yang sama rata tanpa mengira latar belakang mereka. Jadi hal ini supaya bakat dan kemahiran murid dan serta tahap pendidikan murid dapat dikembangkan serta murid itu sendiri dapat berdaya saing dalam pembelajaran tanpa memikirkan latar belakang sosioekonomi mereka. Maka melalui contohnya kehidupan mereka yang susah dan juga ada contohnya kehidupan murid yang susah dan kehidupan murid yang senang. Mungkin itu berbeza, namun melalui usaha ini dapat membantu murid-murid yang susah maupun senang untuk mencapai tahap pendidikan yang tertinggi pada masa kini. Oleh itu, melalui gambar yang telah dipaparkan iaitu gambar pertama iaitu aliran perdana, yang kedua iaitu gambar berkaitan dengan aliran pendidikan khas, yang ketiga ialah gambar murid di kawasan pembandaran, dan juga yang ketiga itu berkaitan dengan murid di kawasan luar bandar. Jadi aspek equity ini menekankan ke hak kesamarataan. Maka apa yang hendak dicapai dengan aspek equity ini ialah murid dari aliran perdana dan juga aliran pendidikan khas serta murid di bandar dan juga murid di luar bandar diberikan hak yang sama rata untuk mencapai pendidikan yang bertaraf antarabangsa. Maka bakat dan kemahiran mereka bukan sahaja dalam kurikulum, bahkan terdapat juga antara mereka yang terdapat bakat dalam kurikulum. Maka program dan juga inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan telah dilakukan untuk membantu pelajar-pelajar ini meningkatkan lagi kemahiran dan kemahiran mereka ke tahap yang maksimum. Maka hal ini dapat membantu mereka meningkatkan lagi tahap pendidikan dan juga mencapai pekerjaan yang baik di masa hadapan. Kesan daripada aspek equity dalam aspirasi pendidikan negara dalam melahirkan guru berjiwa pendidik ialah wujudnya program D5. Program D5 ini merupakan program yang diberikan kepada guru berkaitan dengan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi iaitu TMK melalui penggunaan aplikasi dan juga alatan Google yang membantu dalam sesi pembelajaran dan pengajaran. Jadi pada tahun 2021 yang lepas, terdapat juga program yang telah dijalankan oleh pihak Google Malaysia dan kerjasama KPM iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melatih 5,000 guru di Malaysia untuk mendapat persijilan Google. Iaitu berkaitan penggunaan alatan dan juga aplikasi di Google yang merupakan salah satu daripada program persijilan D5. Maka melalui program ini guru-guru ini dapat mengetahui berkaitan dengan Google Meet, Google Classroom yang dapat membantu lagi pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran pada abad ke-21 ini. Kementerian Pendidikan Malaysia juga memperkenalkan satu konsep iaitu pembelajaran abad ke-21 yang menjadi asas kepada teknik dan juga kemahiran pedagogi pembelajaran guru pada masa kini. Jadi PAK21 ini menekankan kepada konsep pembelajaran yang berpusatkan kepada murid iaitu yang membantu membawa transformasi dan perubahan dalam melahirkan guru-guru yang berkemahiran dan juga kompetitif dalam pendidikan. Maka melalui pembentukan konsep PAK21 ini, hal ini dapat membantu guru-guru melakukan sesi pengajaran dan pembelajaran dengan lebih menarik dan juga menarik minat murid untuk memahami dan menghayati pembelajaran yang telah dilalui di sekolah dan akhirnya mengaplikasikan pembelajaran dalam kehidupan seharian mereka. Maka yang terakhir kita akan bergerak pula kepada agenda yang terakhir berkaitan dengan
aspirasi dan hal tuju pendidikan di Malaysia. Yang ketiga iaitu daripada aspek perpaduan. Maka perpaduan merupakan salah satu daripada aspirasi utama Malaysia, kerana Malaysia merupakan negara yang berbilang kaum, iaitu terdiri daripada kaum India, terdiri daripada kaum Melayu, Cina, India dan sebagainya. Maka sekolah dilihat sebagai pusat pembentukan perpaduan, kerana murid di sekolah menghabiskan masa mereka iaitu 1/4 daripada masa mereka itu pada umur mereka 7 tahun sehingga umur 17 tahun, iaitu sebanyak 1/4 ini mereka menghabiskan masa di sekolah. Dan melalui masa yang digunakan ini, maka interaksi dan juga pergaulan antara murid-murid yang pelbagai kaum dapat membentuk ikatan perpaduan yang kukuh, seterusnya membina etika dan nilai, iaitu seperti nilai kasih sayang, nilai tolong-menolong dan sebagainya. Maka contohnya yang dapat diberikan berkaitan dengan bagaimana usaha yang dilakukan oleh kerajaan dalam membentuk perpaduan di sekolah, iaitu antaranya ialah berkaitan dengan rancangan integrasi murid untuk perpaduan, iaitu RIMUP, yang telah dibentuk yang telah dirangka dan dibentuk untuk membantu murid mencapai perpaduan melalui aktiviti seperti aktiviti sukan, iaitu sukan lomba lari dan sebagainya, dan juga melalui aktiviti persatuan atau kelab, dan juga aktiviti unit beruniform. Jadi hal ini dapat membantu mereka bekerjasama, saling bantu-membantu, dan pada akhirnya dapat mereka memahami antara satu sama lain tanpa mengira bangsa dan juga agama. Seterusnya, kurikulum pendidikan Islam dan juga kurikulum pendidikan moral juga dibentuk bagi menghasilkan pelajar-pelajar yang mempunyai nilai murni yang baik berdasarkan daripada apa yang telah diajar oleh agama mereka sendiri, dan pada akhirnya dapat membentuk pelajar yang seimbang dari segi inteleknya dan juga mempunyai nilai murni yang baik dalam diri mereka. Jadi oleh itu implikasi daripada aspirasi dan hala tuju pendidikan di Malaysia berdasarkan aspek perpaduan dalam melahirkan guru-guru berjiwa pendidik adalah melalui pembentukan amalan guru penyayang di sekolah. Jadi amalan guru penyayang ini merupakan satu program yang dijalankan bagi memupuk nilai dan kasih sayang dalam diri guru. Jadi guru penyayang yang dimasukkan ialah guru yang mempunyai sifat kepedulian terhadap muridnya, iaitu dengan mengamalkan sikap kasih sayang, prihatin dan juga sabar dalam mengajar murid-muridnya. Hal ini agar murid itu rasa tertarik untuk belajar, dan seterusnya wujudnya ikatan di antara guru dan juga murid yang membantu murid itu lebih selesa dan juga seronok untuk belajar di sekolah. Seterusnya melalui program ini, nilai kasih sayang dan juga etika yang baik dapat diterapkan kepada para guru, kerana keseimbangan dalam pendidikan bukan sahaja tujuannya dalam mendidik kepada murid-murid sahaja, bahkan keseimbangan pendidikan juga turut perlu diterapkan kepada guru-guru, iaitu keseimbangan dari segi pendidikan itu sendiri, dari segi pengajaran dan pembelajaran, dan juga seterusnya etika dan nilai keguruan dalam diri setiap guru itu perlu diterapkan agar guru pada masa kini ini dapat mencapai dan juga menyelesaikan masalah berkaitan dengan cabaran yang dihadapi dalam pendidikan masa kini. Kerana guru pada masa kini diperlukan dalam mendepani masalah-masalah seperti murid yang tidak mahu belajar dan tidak tertarik untuk belajar. Maka guru diperlukan untuk meningkatkan lagi nilai tarikan kepada pembelajaran dan juga flexibility terhadap pembelajaran, sama ada tidak sahaja tertumpu kepada pembelajaran di dalam kelas, bahkan pembelajaran di dalam kelas juga dilakukan untuk meningkatkan lagi tahap kefahaman dan daya minat pelajar terhadap pembelajaran yang dipelajari. Kesimpulan kepada pembincang kita pada hari ini iaitu berkaitan dengan aspirasi pendidikan negara, iaitu aspek yang pertama iaitu berkaitan dengan akses, dan juga aspek kedua berkaitan dengan equity, dan yang terakhir aspek yang ketiga iaitu berkaitan dengan perpaduan. Tiga perkara ini memberikan satu impak yang besar. Setelah saya jelaskan pada pembincangan sebelum ini, maka impak-impak yang diberikan oleh tiga aspek ini dapat membantu dalam melahirkan guru yang berkompeten dan juga guru yang berjiwa pendidik.
Mengapa guru berjiwa pendidik itu sangat penting? Kerana guru berjiwa pendidik ini merupakan daya penarik kepada pembentukan murid yang berkualiti dan juga berkaliber dalam pendidikan. Maka pendidikan yang diterima oleh setiap murid itu pada tahap tertinggi dan seterusnya, sehingga murid itu dapat melakukan sendiri apa yang telah dipelajari di sekolah. Maka perkara yang dipelajari itu diamalkan seterusnya, meningkatkan lagi tahap kefahaman dan pendidikan mereka di dalam kehidupan seharian mereka. Maka apa contoh yang dapat saya berikan ialah berkaitan dengan bagaimana imam terdahulu iaitu Imam Asy-Syafi'i yang mempunyai tahap pendidikan yang tertinggi dan juga mempunyai adab yang tinggi. Itu berdasarkan sikap dirinya yang mahu mempelajari ilmu, iaitu dan juga mempunyai guru-guru yang hebat seperti Imam Malik dan sebagainya. Jadi melalui guru-guru yang hebat, maka lahirlah anak murid yang hebat. Okey, jadi itu sekian saya daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.